أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Situ. Pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu menyahutnya dengan memujinya, dan kamu menyangka tidak lain kamu hanya tinggal sebentar sahaja. Huraiannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa pada hari Ba'ats, Yaumul Ba'ats, mana hari kebangkitan, dibangkitkan balik manusia daripada alamil barzah, alam kubur, untuk menghadapi proses yang besar-besar di sana, penghisaban, penimbangan, dan seterusnya akan diberikan balasan yang seadil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa pada hari Ba'ats itu, mana hari kebangkitan, kamu dipanggil supaya bangkit daripada kubur. Hal ini terjadi sebagaimana disebutkan dalam tafsir Asya Jamal bagi jalan lain, bahawasanya yang memanggil ialah malaikat Jibril alaihissalam, dan yang meniup serunai sangkakala pada tiupan kali yang kedua ialah malaikat Israfil. Dan bunyi panggilan itu ialah hai tulang-tulang yang sudah reput dan sendi-sendi yang telah terputus, juga daging-daging yang telah berkecai, serta rambut-rambut yang telah berselerak. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu supaya berkumpul untuk dibicarakan. Fatastajibuna bihamdih, lalu kamu menyahut dengan memujinya. Yang ini tidak dapat tiada, kamu mesti menyahut panggilan itu. Hal keadaan kamu memuji Allah Ta'ala di atas kesempurnaan kudrahnya, berarti mestilah bangkit dari kubur, lalu mengucap Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah di atas apa yang telah dilakukannya. Dalam hubungan ini, sebuah hadis yang marfu', mana hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya, orang-orang yang ahli mengucap la ilaha illallah di kalangan orang mukmin tidak akan merasa duka cita pada masa matinya dan ketika di dalam kubur. Begitu juga ketika berada di padang mahsyar. Mereka yang hidup dan mati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah tekad kalimah yang besar, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, yang menafikan ketuhanan yang lain melainkan Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Seolah-olahnya aku, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, bersama dengan orang-orang yang ahli mengucap la ilaha illallah. Mereka keluar daripada kubur sambil mengibas-ngibaskan tanah daripada kepala mereka, seraya mengucap puji-pujian bagi Allah yang telah menghilangkan kedukaan daripada kami. Watazunnun in labistum illa qalilah, dan kamu menyangka tidak lain kamu hanyalah tinggal sebentar saja. Keadaan orang mukmin yang bangun pada hari Yaumul Ba'ats daripada kubur mereka, daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat, maka mereka menyangkakan sebentar, disebabkan keimanan pada mereka diberikan mana suasana yang sedemikian, berbanding dengan mereka yang kufur dengan Allah SWT dan sentiasa dalam keadaan ia tertekan azab yang sangat besar. Yakni semasa kamu di dalam kubur,
atau di dalam dunia dahulu, jika dibandingkan dengan hari ba'as yang penuh dengan kegemparan dan ketakutan, rasanya baru sebentar saja. Seolah-olah dihidup tu sebentar dengan kegemparan yang dihadapi pada hari tersebut. Qala Allah Ta'ala wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzawu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucap kata-kata yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu merosakkan hubungan antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu merosakkan hubungan antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang terang lagi nyata. Huraiannya Allah Ta'ala menganjurkan kepada orang mukmin, mereka yang ada iman di dalam kalbi, maka dinamakan dia mukmin. Orang yang ada Islam dipanggil dia muslim. Mukmin itu orang yang beriman. Iman itu satu sifat dia. Allah Ta'ala menganjurkan kepada orang mukmin apabila menghujah orang-orang yang menentang mereka dan mendebat mereka, hendaklah diajak berhujah dengan cara yang lemah lembut. Jangan mengeluarkan kata yang kasar atau mencaci ataupun memaki. Dengan mengucapkan kata yang baik, tetaplah akan menarik dan menawan hati orang hingga dapat dimenangi, dan mereka akan berpuas hati, lebih-lebih lagi dengan orang-orang musyrik. Bandingannya ayat ini samalah dengan ayat 125 dari surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhan. Ud'u, panggil, seru, ajak, dakwah kepada jalan atau kepada agama Islam dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik. Dan ajaklah mereka bermujadalah, yakni berbahas dengan cara yang lebih baik, cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Pada disuruh kita apa? Dua kaedah. Bashir wala tunaffir. Bashir mana jinakkan orang, wala tunaffir jangan kamu liarkan akan dia. Ya, dalam uslub ini digunakan dalam uslub dakwah, menarik dengan cara yang baik, dengan hujah yang terang. Ya, kerana Islam adalah agama yang sebenar. Manusia akan menerimanya bila dia menggunakan akal yang sempurna. Dan akal yang sempurna ni mudah digunakan bila suasana dia baik. Kalau dalam berdebat, berkelahi, dia payah nak guna akal. Sebab nafsu dia banyak digunakan. Akhirnya dia berdebat, dia kena nak menang. Salah pun dia kena menang. Tapi kalau kita gunakan cara yang baik, hujah yang cantik, insya-Allah boleh menawan hati orang-orang yang kafir tadi untuk mengambil pengetahuan, dan mudah-mudahan dia masuk Islam. Dan begitulah seterusnya. Yang kita nak tawan ialah qalbi, hati mereka itu pandai mengambil hati. Berarti mereka bila sangkut sudah berkenan dengan hidayat Allah Ta'ala, insya-Allah. Sama juga dengan ayat yang disebut dalam surah Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berbantah, bermujadalah, berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang sopan, supaya mereka dapat menerimanya dengan betul. Diriwayatkan bahawa pada ayat 53 ini ditujukan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Manakala dia dimaki oleh seorang lelaki, maka Sayyidina Umar pun memakinya pula. Lalu maknanya hendak membunuh. Sayyidina Umar garang. Pernah satu ketika bila seorang Yahudi dia berbalah dengan seorang munafik. Dalam keputusan itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi itu dalam sifat itu makna dia mana dia itu benar dalam kes itu. Jadi orang munafik ni tak puas hati. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Ghani. Dia mengadu hal. Dan bila ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Telahkah kamu jumpa baginda SAW?" Dia kata, "Sudah. Tapi baginda memutuskan saya salah." Dia saya kurang puas hati. Jadi Sayyidina Abu Bakar nasihat, kena peganglah apa yang diarah oleh baginda SAW. Dia tak buat, dia jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, "Dah jumpa Rasulullah?" "Dah." Rasulullah kata, "Saya maknanya yang silap. Saya kurang puas hati." Sayyidina Umar kata, "Nanti kejap." Dia masuk dalam. Ingat dia keluar kitab, dia keluar pedang. Dia keluar pedang, dia tak ada kawannya, ada sak je, sup putus seluruh kepala. Bercerai kepala daripada badan. Habis tu Sayyidina Umar yang wazan. Dia garang, sehingga syaitan tak berani lalu lorong yang dia, dan syaitan yakhaf minhu. Syaitan takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia cukup bengkek garang tadi. Pada ketiga hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah, dalam keadaan Islam ketika itu masih lagi baru, masih dapat tekanan dan sebagainya. Maka ada di antara mereka yang hijrah secara bersembunyi, kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia keluar tengah halayak ramai, dia keluar, dan dia sound buat jahiliah tu, siapa yang nak anaknya menjadi yatim, bininya menjadi janda, sila keluar dia. Tak berani keluar. Tak berani keluar. Siapa nak anak jadi yatim, bini jadi janda, sila keluar dia. Tak berani dia orang sambut. Itu Sayyidina Umar. Dahsyat Allah Ta'ala bagi masing-masing ni ada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Inna syaitana yanzawu bainahum." Sesungguhnya syaitan kerja dia merosakkan hubungan antar kamu. Syaitan dia mencari jalan setiap saat bagaimana nak merosak, melaga-lagakan umat Islam sesama Islam. Betul, seruan besar dilakukan oleh Nabi SAW ialah dua perkara. Iaitu apa? Wahdatul fiqh, satu lagi wahdatul amal, penyatuan fikrah. Rasulullah satukan sahabat satu, selain di fikrah tak ada bercabang macam sekarang. Macam sekarang pahaman izm yang dibawa, nasionalisme, kapitalisme, pragmatisme, nama Islam, sosialisme, syaitan semua, iblis semua, macam-macam dia. Macam-macam semua dia. Zaman Rasulullah tidak, Rasulullah satu semua. Fikrah dan wahdatul amal, tindakan sama selaras. Sebab tu kuat. Maka syaitan dipecah. Orang sama Islam bergaduh. Tengok ada Yahudi kan sana, Israel pakai jentik orang ramai mampus itu. Nabi Arab dia perhati. Ada yang bantu, tolong pula besar syaitan. Yang bantu, yang beri ruang tu semua teruk. Dia bukan jadi gila babi, jadi babi gila. Jadi hina kan tadi. Umat Islam bersatu semua tak berani ni. Bagi tahu umat Islam tidak bersatu, dipecahkan mereka dengan berbagai pahaman. Jadi mudah mereka dilaga. Bila Islam sama Islam dah berlaga, di mana ada kekuatan. Dan negara kita sendiri macam tu juga. Dia bawa 40 kursi dan ada dia pecahkan Melayu, kalau nak pecah berjalan lama, dia pula banyak. Jadi tidak ada penyatuan. Sebab tu kita disuruh bersatu, jangan berpecah. Satu atas dasar yang satu, Al-Islam, lain tak ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam ni. Siapa mencari daripada Islam, maka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain daripada Islam, maka dia tak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat tergolong dalam orang yang rugi, mana akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Yani syaitan kerjanya merosakkan hubungan antara orang-orang mukmin.
dengan orang-orang musyrikin dan membangkitkan permusuhan di kalangan mereka. Manusia syaitan ni kerja dia suka bergaduh. Bergaduh, berperang, masuk sonok dia. Itu perangai jahat syaitan ni. Itu sebabnya Rasulullah SAW menegah manakala dilihatnya seorang lelaki tadi mengacu-acukan sebatang besi kepada saudaranya sesama Muslim. Tak dibenarkan kita mengacukan senjata tajam sesama kita, maknanya, ya. Diingatkan bahawa syaitan akan menikam menerusi tangan orang itu dan boleh jadi akan mengenainya. Maknanya syaitan tolong kerja dia. Jadi hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadis Imam Ahmad daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Wala yushiranna ahadukum ila akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzagu fi yadihi fayaqa'u fi khufratin minan nari." Janganlah seorang kamu tadi mengacu-acukan sebuah senjata kepada saudaramu, kerana dia tidak tahu boleh jadi syaitan akan menikamkan dengan tangannya yang menyebabkan dia termasuk ke dalam lubang neraka. Begitu sampai begitu sekali bagi Nabi SAW ingatkan kita, diharamkan kita mengacukan senjata tajam kepada sesama Islam. Acu pun tak boleh, apalagi kalau bunuh. Umat Islam kena bunuh ni berhati. Ya, nak doa boleh bertikai, nak kunut boleh bertikai. Apa jenis hati manusia tu. Atau berjaya ni apa? Kerja musuh, iaitu menumpulkan keimanan dan mempecah belahkan sesama Islam. Jalan lain tidak ada melainkan kembali pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa baina Allah na'budah illallah. Kembalilah kamu pada satu kalimah saja yang selaras, bahawa kita tidak menyembah melainkan kepada Allah, tidak memberi ketaatan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dalam sebuah hadis yang lain yang berbunyi, wal muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yahzuluhu at-taqwa hahuna wa wada'a yadahu ala sadri. Ya, Rasulullah angkat tangan at-taqwa hahuna, dalam dada ini, bukan duduk kat tangan qalbi. Seorang muslim bersaudara, muslim akhul muslim, janganlah menginanya, menzalimi, dan jangan mengecewakannya. Bertakwalah tempatnya di sisi at-taqwa, tempatnya di sini. Mana? Selain baginda menunjukkan dengan tangannya di dada, al-qalbi. Dipanggil latifatul ula wa hiya latifatul qalbi. Ya, disunatlah dicuci, sebab tu tembak zikir di situ supaya bercahaya kalbi dia dengan sinaran iman, sinaran Islam, sinaran makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ta'ala inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata, terang. Sudah cukup jelas bahawa permusuhan syaitan terhadap manusia sejak dahulu lagi. Ya, sejak awal-awal datuk kita Nabi Adam AS. Ya, sampai mana terjadi kes yang maklum adalah bisikan-bisikan syaitan dan tanda-tanda syaitan ada di tubuh badan kita. Ya, mengikut ulama bahawasanya apa? Pusat, ya, pusat kita tu ialah kesan ludahan syaitan. Ketika lembaga Adam terbaring, kan dia tengok oleh iblis, dia ludah. Maka disapu oleh malaikat. Mana pusat kita tu apa? Kesan ludahan syaitan sebagai hasad dengki. Ya, itu pun manusia tak sedar. Perempuan pula Tuhan letakkan beberapa tanda. Bila Nabi Adam nak telan, dia tepuk malaikat, pun terkeluar alkum. Perempuan tak lepas ke dalam, sebab dibalakan mereka darah haid yang keluar setiap bulan. Darah haid yang keluar setiap bulan tu peringatan khianat syaitan kepada insan, ya, terutama al-mar'ah, perempuan muslimah. Keluar darah tu kita ingat gangguan, terganggu. Maknanya apa? Tu hasad dengki syaitan, ya, sehingga kita makan buah larangan
Ada kesan dia Tuhan jadikan. Qala Allah Ta'ala Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum au in yasha' yu'azibkum wa ma arsalnaka 'alaihim wakilah. Tuhan kamu lebih mengetahui akan hal kamu. Sekiranya dia berkehendak diberinya kamu rahmat, atau sekiranya dia berkehendak diseksanya pula kamu. Tiadalah kami, yakni Allah Ta'ala, mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil yang menjaga mereka. Huraian di sini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, a'lamu bikum, lebih mengetahui akan apa yang patut dilakukannya dengan ilmunya yang qadim lagi azal, yang baqi lam yazal, yang sentiasa, dengan kesempurnaan maklumat, bahkan sebelum ada makhluk sudah ada dalam ilmu Tuhan yang sedia kala. Tidak ada satu yang terlepas dari ilmu. La yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi pada Allah Ta'ala sesuatu pun. Zahir kita, batin kita, dulu dan akan datang semua ada dalam ilmu Tuhan yang maha sempurna. Ia cukup bagi kita untuk mendidik kalbi kita dengan sifat tersebut, mengetahui supaya kita sedar dan tidak berani melakukan larangan-larangan Allah. Dan dengan mengetahui ilmu juga kita dapat menjaga amalan kita supaya jadi bersih. Wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita Tuhan mengetahui. Tak payah kita buat ibadah nak beritahu orang. Ya. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut dilakukan kepada hamba-hambanya. Kalau dia berkehendak supaya hambanya itu menjadi orang yang beriman, diberinya lah mereka rahmat dan kemudahan untuk bertaubat. Jadi bila seorang bertaubat, sebenarnya dia mendapat sinaran, pancaran nur daripada Ta'ala. Mana nur hidayah, nur kesedahan, intibah, supaya dia kembali. Itu sebenarnya. Dan beriman dan beramal salih, amal salih yang dilakukan, iman yang ada, semua kurniaan dia. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, Allah Ta'ala yang mentahbib, mencempakkan iman dan perasaan kasih iman kepada dalam diri insan. Itu semua adalah rahmat dan pemberian dia. Sebaliknya, kalau dia berkehendak supaya hamba itu menjadi orang yang sengsara, hina, ya, dan kerendahan, diberinya pula mereka itu seksaan dan mematikan mereka dalam kufur wa na'ayyazabillah. Maka kekufuran itu satu kehinaan yang diberikan oleh Ta'ala kepada orang kafir yang ingkar ini. Kemuliaan adalah ada pada Islam, pada Allah, Rasul dan orang beriman. Fa innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Dan izzah, kemuliaan itu ada pada Ta'ala, pada Rasul dan orang beriman. Betul, orang beriman kita muliakan dia dengan lafaz salam, ya, sebab ada satu rahsia besar di kalbi dia, iaitu kemuliaan iman yang sangat besar. Dan ayat ini mensyaratkan bahawa orang mukmin janganlah menghina orang kafir dengan menghukum secara pemutus bahawa mereka pasti menjadi penduduk neraka. Menghukum dan mengatakan mereka kufur itu benar, tapi menghukum mereka konform neraka itu bukan kerja kita. Ya, sebab orang kafir ada yang banyak masuk Islam. Ya. Lepas tu dia bagi dua. Ada kafir yang pada ilmu Tuhan sampai mati dia kafir. Yang tu disebut dalam awal surah Baqarah. Ya. Apa Tuhan sebut? Ya. Bahawasanya sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ni puak kafir ni sama yang kau beri peringatan atau tidak, tetap mereka tak beriman. Ni kafir mana ni? Kafir golongan pertama yang telah ada dalam ilmu Tuhan, dia hidup dan mati dalam kafir wa na'ayyazabillah. Dan satu lagi kafir yang tak ada dalam ilmu Tuhan, di akhir dia bertaubat dan masuk Islam. Itu termasuk dalam ayat in yantahu yughfar lahum ma qad salah. In yantahu, sekiranya kafir itu berhenti daripada kekufuran, dia bertaubat, ya, maka diampunkan segala dosa terlalu. Itu ada dua kumpulan, ya. Kalau soal kita pula sawaun alaihim, sama yang kafir kita beri peringatan tak ikut, tu ada yang kafir masuk Islam jangan pula. Ya.
Kafir yang kata itu kafir tadi, kafir gulungan tu. Adapun kafir yang masuk Islam dimasuk dalam ayat ni. Ayat in yantahu yughfar lahum ma qad salam. Sekiranya mereka berhenti daripada kekufuran, ya ampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan wa ma arsalnaka alaihim wakila. Tidaklah kami ini Allah Ta'ala mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil yang menjaga mereka. Maksudnya rasul yang menjadi utusan Allah itu tugasnya bukanlah untuk menjadi pengawas, macam pengawas sekolah budak-budak kan, dan penjaga kamu dengan apa? Memaksa mereka supaya membuat perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya rasul diutus membawa berita gembira dan ancaman. Sebab rasul dinamakan dia Bashir wan Nazir. Bashir memberi bisyarah, mana kabar gembira bagi ahli al-muti', orang yang taat. Adapun bagi ahli isyan, orang melakukan maksiat dan mati degil tidak bertobat, maka rasul di sini panggil sebagai munzir, nazir. Ya, Bashir wa Nazir. Nazir memberi khabar yang menggerunkan kepada mereka yang ingkar. Oleh sebab itu, hendaklah bersikap lemah lembut, jangan bersikap kasar, dan hendaklah menyarankan yang demikian kepada sahabat. Sesungguhnya perbuatan yang lemah lembut akan menarik hati orang menjadi suka kepada. Sebab musuh Islam sangat takut berdepan dengan Nabi SAW. Ya, ini mudah jatuh hati dengan akhlak cantik baginda sallallahu alaihi wasallam. Sangat lembut. Tapi sangat tegas. Rasul yang lembut itulah yang memenggal kepala kafir dalam peperangan. Mana Rasul letak tempat dia cantik. Tempat lembut kena lembut, tempat tegas kena tegas. Jangan terbalik atau rosak. Ayat ini juga merupakan perintah kepada orang mukmin supaya berkata-kata yang lemah lembut kepada orang kafir, iaitu sebelum turun ayat yang memerintahkan perang di awal Islam. Ya, tapi bila ayatul saif, ayat perang, atau kena angkat senjata lah. Dalam 4 perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepanjang siri dakwah perjuangan 4. Pertama, ad-dakwah. Nabi menyeru, dan ada golongan manusia yang mudah. Bila kita seru je, dia mudah ikut, tak ada banyak cerita. Satu golongan. Ada golongan tak memada dengan seruan, kena mujadalah, kena berdebat, berbahas, oh dia jam aja baru masuk. Ada juga macam tu. Dan ada dah kalangan yang kena pemulawan, sebagaimana dalam surah Taubah 50 hari berlaku pemulawan daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang takhalluf, tertinggal dalam perang Tabuk. Itu semua ada. Dan akhir sekali ialah bil harbi, angkat senjata itu, perang. 4 ni dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian berarti ayat ini adalah terbatal hukumnya, mana ayat mansuh. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Ayat ini mansuh, dinasahkan. Ya, dengan ayatul saif, ayat perang. Ya. Berarti Islam ni agama ganas, kan? Ya. Islam ni agama yang cantik pertengahan. Rasulullah SAW menyatakan apa? La tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan bercita-cita nak bertemu musuh, kan? Mana bila nak perang ni, tangan aku dah gatal lagi. Wah. Bila perang dia pun kau lari. Ya, jangan bercita-cita. Tapi fa iza lakitumuhum fasbutu. Kalau dah bertemu musuh, jangan lari. Ya, itu maksudnya. Islam menganjurkan makna cara yang terbaik. Tapi kalau terpaksa mempertahankan Islam, kita terpaksa dengan apa sahaja sekalipun. Sebab kalau tak ada Islam, tak ada arti hidup. Ya, tak ada Islam, tak ada arti. Diri manusia akan hancur bila tidak ada Islam dalam diri dia. Keluarga akan rosak bila tidak ada Islam dalam keluarga dia. Masyarakat akan jadi rosak bila tak ada Islam dalam masyarakat, dalam negara dan dunia. Bila tak ikut Islam, dia akan hancur. Bala akan diturunkan oleh Ta'ala. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangkah. Siapa yang berpaling daripada Islam, maka Tuhan sediakan kesempitan dalam hidup dia. Bala demi bala, masalah demi masalah. Masalah pertama tak selesai, yang kedua hempap dia. Yang kedua tak selesai, yang kelima tindih lagi. Ya, bila mereka lari daripada agama Allah SWT. Jadi tarik manusia kepada Islam bermakna kita menarik mereka kepada jalan penyelesaian yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat daripada surah At-Tahrim, ayat 9 dipanggil nasih.
Mana ya ayuhan nabi jahidil kufar, wahai nabi perang ni orang kafir, wal munafikin waghluz alaihim, wahai nabi berjuanglah dengan bersungguh-sungguh, mana perangi mereka, melawan orang kafir dan orang munafik dan bersikap keras terhadap mereka. Ni kafir apa dia panggil ni? Kafir harbi. Ya, kafir harbi ni kafir yang kita boleh bunuh kan. Ya. Adapun kafir lagi musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi, itu dia duduk dalam negara Islam dan dia tidak ada cita-cita untuk mengambil bumi umat Islam. Kalau sistem politik ada ini macam ada serat tak? Dah lingkup dah, dia ambil kat serat lagi Singapura ganyot. Ini yang nak tenggelam dan Sarawak-Sarawak pun tak tahu lagi no. Ini bukan apa lagi, memang ada hasad. Sebab fatwa Mufti Negeri Sembilan, coba Syekh Ahmad, ulama besar, wali besar. Kafir harbi ni di antara sifat dia ada niat untuk mengambil negara Islam. Kalau sekadar duduk aja menompan, dia duduk nak berniaga nak apa, tak ada masalah. Dan dia jangan ambil masuk dalam urusan politik yang menuju ke arah memimpin negara, tak ambil. Dia menguruskan tak apa. Ya, dia ada wizarat tanfiz. Ya, meluluskan saja. Ada tafwid dengan tanfiz, dia beza tu. Kalau menentukan dasar tu orang Islam, meluluskan dia boleh sama-sama dia. Itu kita wakil dia, itu tak apa salah. Dia jadi pemimpin sama-sama dia untuk meluluskan apa yang kita dulu kita tengok mau bau kan, Merdeka dia duduk menghatikan tu syarat, sekarang dia campur tangan. Dia pula dalam parlimen hang gitu kan. Ya, dia rosak sebab apa? Umat Islam leka. Kekuatan umat Islam masih berpecah. Ya, jadi tubuh parti baru, parti katak, parti nyamuk, macam-macam. Dia tak pergi pada Islam yang sebenar. Dia masalah besar. Sebab tu kita wajib bersatu. Ya, di bawah maknanya wadah Islam yang sebenar, baru diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin waghluz alaihim, ini ayat yang panggil nasih, ayatun nasihah, mana ayat yang memasukkan hukum lakum dinakum walidin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Ya, ayat ni bila kena pada kafir harbi yang mengancam bapa harbi sekarang apa, Yahudi Nasara. Ya, mereka semua bapa harbi kan, yang mengancam negara umat Islam, memerangi depan mata Allah, dibunuh sembelih umat Islam depan mata. Umat Islam boleh perhati, dia tengok dahsyat tak dahsyat ni Allah. Sebab apa? Itu wajib bagi kita, maknanya jihad berjalan Allah Ta'ala dengan apa cara sekalipun. Sekurang-kurang kita berdoa, beri bantuan doa Allah Karim. Betul akan disoal besok di akhirat. Ya, takut jangan tak dapat jawab, ya wala ayazubillah. Habis, kemudian wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.